Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton Malaysia Post pada malam ini. Okey, pada malam ini kita datangkan seorang tokoh politik yang agak kontroversi pada kita. Kalau kita tengok perjalanan politik dia sebelum PRU 14 turun naik mahkamah dan dengan siapa dia bergaduh, kita nampak inilah tokoh dia yang kita boleh kata sebagai agak kontroversi sedikit. Okey, rasanya kita tak perlu kita perkenalkan secara terperinci. Rasanya semua orang di luar sana yang memerhati politik pastinya kenal dengan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan yang mungkin Datuk Seri boleh ceritakan sedikit perjalanan politik Datuk Seri dari sebelum ketika dalam UMNO dan berlawan dengan UMNO sehingga kini serba sedikit sebagai ice breaking kepada penonton kita di luar sana. Okey, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan jutaan terima kasih kepada adinda saya Haizal, saudara Haizal, sahabat karib saya. Dan terima kasih juga kerana sudi mengundang Abang Din ke studio pada malam ini. Ya, sebenarnya saya seperti mana yang saya sering kali perkatakan, saya bukanlah seorang pemimpin politik. Taraf saya bukanlah taraf pemimpin. Saya hanyalah seorang kuli politik, macai politik ataupun gurkha politik. Kalau tinggi sikit pada terminologi ini mungkinnya aktivis politik, tapi saya belum sampai ke tahap pemimpin politik. Ya, seperti mana yang saudara Haizal nyatakan tadi, saya adalah bekas naib ketua UMNO bahagian Batu Kawan. Darah yang mengalir dalam tubuh saya pada satu masa dulu adalah darah UMNO. Saya dilahirkan dalam keluarga UMNO, dalam keluarga pengasas parti UMNO, iaitu Allahyarham Sulaiman Palestin yang membesarkan saya daripada kecil sehingga besar. Kalau kita tengok sejarah Allahyarham Sulaiman Palestin, beliau adalah tokoh pengasas UMNO nombor 4. Keahlian UMNO asal dia nombor 4. Selepas Datuk On Jaafar, selepas Datuk Panglima Bukit Gantang, selepas Datuk Putih Kamariah, Sulaiman Palestin, ahli UMNO nombor 4. Sebab itu pada satu masa dulu kita agak setia kepada UMNO kerana kita dididik sedemikian rupa. Kita tidur, kita bangun, kita main, kita makan, kita ke mana saja pun kita hanya bercakap pasal UMNO. Tetapi malangnya, UMNO pada satu masa dulu merupakan sebuah parti politik yang banyak berjasa kepada bangsa dan agama. Ini satu perkara yang kita tidak boleh nafikan kerana ianya adalah berteraskan kepada fakta sejarah. Cuma silapnya UMNO, the turning point kejatuhan UMNO disebabkan oleh pemimpinnya. Apabila pemimpinnya menjadi terdiri daripada kalangan yang korup dan sebagainya, itulah yang membuatkan parti UMNO yang sepatutnya jadi parti keramat kepada bangsa Melayu pada satu masa dulu pun turut jatuh. Dan terbukti pada pilihan raya yang ke-14 dulu, dah hampir 60 tahun lebih, akhirnya UMNO tewas buat pertama kalinya. Jadi inilah yang kita sering kali perkatakan bahawa dalam mana-mana organisasi politik ataupun parti politik, pemimpin itu penting. Driver parti politik tersebut penting. Sekiranya parti politik tersebut dipandu oleh pemandu yang bersih, yang cekap, yang amanah dan sebagainya, insya-Allah parti tersebut akan berjaya. Saya bukanlah seorang yang taksub kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita tengok UMNO ni, kalau dia ada seorang tokoh pemimpin yang kuat, parti UMNO itu akan menjadi kuat. Kalau UMNO itu dipimpin oleh pemimpin yang lemah, yang korup dan sebagainya, parti UMNO akan jadi lemah. Kalau kita lihat pada sejarah dulu, ketika 22 tahun Tun Dr. Mahathir Mohamad pimpin parti UMNO, bila tibanya musim pilihan raya, Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menang secara cemerlang dan gemilang dengan keputusan pilihan raya 2/3 di dalam Dewan Rakyat, majoritinya. Jadi kerana apa? Kerana parti kuat, kerana kita ada tokoh pemimpin yang kuat.
Dan UMNO pada hari ini berada di tahap yang cukup lemah. Kerana apa? Kerana UMNO dipimpin oleh seorang tokoh pemimpin yang haprak, yang lemah, macam Zahid Hamidi. Zahid Hamidi itu, sebab tu saya sering kali kata, saya tak tahulah macam mana ahli UMNO boleh pilih Zahid Hamidi untuk jadi Presiden UMNO pun, saya cukup heran. Bagi saya, Zahid Hamidi ni, taraf Zahid Hamidi ni, kalau dari segi dia punya IQ dia, dari segi dia punya minda dia, dari segi dia punya wawasan dia, saya rasa dia ni patut pimpin paling tinggi pun dia peringkat cawangan je. Bahagian pun Zahid Hamidi ni sebenarnya tak layak untuk nak memimpin. Tapi bagaimana Zahid Hamidi yang dikatakan tahap IQ macam tu, dia boleh dapat majoriti yang tinggi ketika pemilihan parti? Inilah masalah virus yang berlaku, yang melanda parti UMNO. Saya adalah bekas pemimpin akar umbi parti UMNO sebagai naib ketua bahagian pada waktu itu di Batu Kawan, Pulau Pinang. Tetapi kita terpaksa lawan dengan tokoh-tokoh pemimpin kita kerana mereka korup. Dan kita pula, apa yang kita sedih ialah sikap ahli-ahli UMNO. Ahli-ahli UMNO ni kebanyakannya boleh dibeli dengan wang ringgit. Kadang-kadang dengan nilai hanya RM100, RM150, RM200 pada musim pemilihan. Itulah dia nilai ahli-ahli UMNO pada hari ini. Sebab itu saya bersama rakan-rakan seperjuangan yang lain, kita selalu pesan kepada ahli-ahli UMNO, tolak pemimpin korup. Sekiranya kita nak UMNO balik kuat, kita kena tolak pemimpin korup. Tetapi malangnya pada hari ini, kita tidak nampak perkara itu berlaku. Dan sebab itulah, atas dasar inilah Haizal, tokoh negarawan kita Tun Dr. Mahathir Mohamad, tokoh pemimpin muda kita yang tidak ada baggage, yang mempunyai keterampilan personaliti yang cukup baik, iaitu Presiden Parti Pejuang, Datuk Seri Utama Mukhris Tun Mahathir. Kita Timbalan Presiden Datuk Wira Marzuki, Setiausaha Agung Parti Pejuang Yang Berhormat Datuk Amiruddin, Bendahari Parti Pejuang Datuk Seri Dr. Syahrudin. Bagi saya, ini adalah tokoh-tokoh pemimpin keramat. Kerana apa, Aizal? Kerana mereka tidak mahu konform dengan apa saja bentuk salah laku. Kalau mereka ini orang yang gila jawatan, kalau Tun Dr. Mahathir Mohamad gila nak jadi Perdana Menteri balik, dia hanya patutnya ikut Mahyudin Yassin. Dan pada hari ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad akan jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Tetapi mereka tidak mahu konform dengan perkara-perkara salah laku, perkara-perkara yang tidak beretika, yang tidak berprinsip, seperti mana langkah Sheraton yang mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat pada pilihan raya yang ke-14. Okey, Datuk Seri merupakan salah seorang pengasas utama Parti Bersatu, dan sejurus kemudian Datuk Seri dan selepas langkah Sheraton yang Datuk Seri sebut tadi, kepimpinan Bersatu berubah dan diambil alih oleh Tan Sri Muhyiddin. Bagaimana Datuk Seri melihat Bersatu ketika dipimpin oleh Tun Mahathir bersama dengan barisan kepimpinan yang lain, dan hari ini ketika dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin? Ya, terima kasih Haizal. Sebenarnya kalau Haizal tengok, Abang dia merupakan salah seorang daripada pengasas Parti Bersatu pada waktu itu. Saya pun salah seorang daripada yang terawal ketika kita nak tubuhkan Parti Bersatu. Sebelum Bersatu lagi, ketika deklarasi rakyat dan Bersatu. Jadi bila kita tubuh Parti Bersatu, apabila Parti Bersatu ditubuhkan, Abang dia merupakan orang yang pertama keluar daripada Parti Bersatu. Saya dah bagi tahu, saya dah maklumkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya kata dari awal lagi, jangan percaya dengan Mahyudin Yassin. Mahyudin Yassin ni dia sebenarnya seorang yang tidak ikhlas. Seorang yang dia boleh senyum depan kita, dia boleh peluk kita, tetapi di belakang dia ambil pisau, dia ambil kerih, dia tikam kita dari belakang. Ini perangai Mahyudin Yassin. Dia kata dia anak ulama dan sebagainya, itu semua tu satu pembohongan bagi saya. Saya sebenarnya pada waktu itu, saya banyak mempunyai masalah dengan Mahyudin Yassin. Mempunyai pelbagai perbezaan pendapat dengan Mahyudin Yassin. Pertamanya ketika kita tubuh Parti Bersatu,
Saya sering kali persoalkan. Saya kata kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada waktu itu, kalau kita nak tubuh parti baru, kita tidak boleh bagi seseorang individu untuk tubuh parti tersebut secara berseorangan. Parti Bersatu ditubuh oleh Mahyudin Yassin. Bagi saya, kalau kita nak tubuh satu-satu parti baru, kita kena wujudkan, kita kena tubuhkan Pro-Tem Committee, dan jawatan kuasa Pro-Tem inilah terdiri daripada 20 orang ataupun 30 orang ahli yang akan menubuhkan sesebuah parti baru. Betul. Kalau kita suruh seseorang individu untuk tubuhkan parti baru, akhirnya Haizal, apa dia kata? Ini parti saya. Dia akan buat ikut suka cita rasa apa yang dia nak. Ikut kehendak dia sendiri. Kerana dia kata itu parti dia. Sebab itu saya memberi tentangan daripada awal lagi. Saya kata Parti Bersatu, kita tak boleh izinkan Mahyudin seorang diri untuk tubuhkan Parti Bersatu. Dan yang keduanya, Mahyudin Yassin ni dia kata dia bekas timbalan Presiden UMNO, bekas timbalan Perdana Menteri, bekas Menteri Besar Johor, bekas pemimpin Parti UMNO dan sebagainya. Dia tahu. Kita tak payah ajar dia. Sebenarnya saya nak maklumkan, Mahyudin Yassin ni dia otak selut. Dia bukan seorang pemimpin. Dia tidak boleh memimpin. Dan Mahyudin ni sebenarnya dia pun otak udang. Saya dari awal lagi saya kata, perlembagaan parti sebenarnya, waktu kita nak buat perlembagaan Parti Bersatu, saya tanya Mahyudin di pejabat dia, macam mana you buat perlembagaan Parti Bersatu? Oh ya, saya ambil perlembagaan Parti UMNO, saya panggil kawan-kawan daripada rakan-rakan daripada bidang guaman, kita buat beberapa pindaan untuk nak jadikan perlembagaan Parti Bersatu ni lebih baik, lebih kuat daripada Parti UMNO. Tetapi semuanya asasnya diciplak daripada perlembagaan Parti UMNO. Hazal, itu sebenarnya salah. Saya nak tanya Mahyudin Yassin, macam mana parti yang belum dilahirkan, kita nak tiru, nak ciplak perlembagaan parti yang umur 60 tahun, kita nak suruh parti yang belum umur 1 hari untuk pikul perlembagaan tersebut. Definitely, Parti Bersatu, it can't shoulder the constitution because it is too heavy untuk Parti Bersatu. Parti yang baru nak lahir, nak pikul perlembagaan parti yang 60 tahun, mana boleh? Ketika itu selain Datuk Seri, ada tak pimpinan-pimpinan lain dalam Bersatu menyuarakan perkara yang sama? Saya tidak dengar tentang perkara itu kerana pada waktu itu saya tidak dipilih untuk duduk dalam jawatan kuasa Pro-Tem pada waktu itu. Jadi bagi saya, sebab tu saya selalu katakan, I speak without fear and favour, atas dasar kebenaran. Sebenarnya salah Parti Bersatu ialah bila kita nak tubuh, kita nak buat perlembagaan satu-satu parti baru, ianya mesti diringkaskan. Ini yang pernah diperkatakan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman, Putra Al-Haj. Almarhum Tunku Abdul Rahman pada suatu masa ketika beliau berbual dengan Allahyarham Sulaiman Palestin, saya sendiri dengar almarhum Tunku Abdul Rahman kata, mana-mana parti baru, kita mesti ringkaskan perlembagaan parti tersebut. Don't burden the party. Kita jangan beratkan parti tersebut dengan perlembagaan yang berat. Apabila parti tersebut menjadi semakin kuat dari hari ke hari, pada waktu itu, kita buatlah pelbagai pindaan bersesuaian dengan kehendak parti pada waktu tersebut. That should be the way. Sebelum Datuk Seri keluar daripada Bersatu pun, ketika itu, terdapat beberapa bunyi-bunyi dekat luar sana dan ada dilaporkan setengah media tak silap saya berkenaan dengan nombor keahlian. Salah laku pentadbiran Parti Bersatu berkenaan dengan nombor keahlian. Mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit? Tidak, pada waktu itu bagi saya bukan sahaja pasal keahlian. Kesilapan Parti Bersatu pada waktu itu dari segenap segi. Macam saya kata tadi, daripada hari dia nak tubuhkan Parti Bersatu pun sudah silap, kerana izinkan seorang individu yang bernama Mahyudin Yassin untuk tubuhkan secara sendirian. Itu sudah silap. Perlembagaan, bila kita ciplak perlembagaan UMNO itu pun sudah silap. Maknanya kesilapan tu dari dia berangkai.
Dan saya tidak nafikan dalam masalah pendaftaran keahlian dan sebagainya. Ramai orang daftar, bayar yuran pendaftaran untuk sebagai ahli. Akhirnya tak dapat nombor keahlian, duit sudah bayar, duit hilang dan sebagainya. Perkara ini berlaku. Jadi ini kesilapan Parti Bersatu pada waktu itu. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana sebab itu saya kata, Parti Bersatu kalau kata mereka nak survive secara jangka panjang, pada waktu itu mereka kena keluar daripada kepompong Parti UMNO. Jadi bila ramai daripada ahli-ahli Parti UMNO keluar tubuh Parti Bersatu, menjadi ahli Parti Bersatu, tanpa mereka lakukan transformasi pada jati diri mereka, masih mengikut budaya lama dalam UMNO, perangai lama dalam UMNO, dan inilah padahnya. Sebab itu kita kata dari mula lagi, kita kena screen betul-betul pemimpin-pemimpin yang nak masuk Parti Bersatu pada waktu itu. Kita tidak boleh ambil pemimpin-pemimpin yang mempunyai vested interest, yang hanya nak masuk parti, nak dapat jawatan, nak pegang jawatan, nak bertanding, dan akhirnya nak buat duit dan sebagainya. Jadi orang-orang yang seperti ini, kita harus pisahkan mereka. Jangan izinkan mereka untuk masuk parti kita. Okey, itu ketika zaman kerajaan Pakatan Harapan. Begitulah Bersatu. Dan bagaimana Datuk Seri melihat Parti Bersatu yang Datuk Seri tubuhkan sendiri ketika itu, bagaimana parti itu mentadbir negara hari ini? Muhyiddin Yassin lah senang kita cakap kan. Bagaimana mungkin Datuk Seri boleh ulas dari segi macam mana demokrasi hari ini berjalan di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin? Ya, saya dari awal lagi saya kata Muhyiddin Yassin ni bukan seorang pemimpin. Dia bukan pemimpin. Muhyiddin Yassin ni taraf dia sepatutnya jadi seorang pengikut. Dia seorang yang tidak mempunyai misi dan visi, seorang yang tidak ada wawasan. Tetapi Muhyiddin Yassin ini kerana sifat dia tu, dia rakus kuasa. Dia orang yang bercita-cita besar, too ambitious in politics. That is Muhyiddin Yassin. Ini juga perkara yang saya selalu terangkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya orang yang pertama yang kata kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada waktu itu, jangan percaya dengan Muhyiddin Yassin. Dia ini orang yang vested interest. Dia tidak ikhlas dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dari hari pertama mereka tubuh Parti Bersatu. Saya kata dekat Tun Dr. Mahathir Mohamad pada waktu itu, jangan percaya dia. Kerana dia hanya nak mempergunakan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk mempopularkan Parti Bersatu, menguatkan Parti Bersatu. Apabila Parti Bersatu kuat, akhirnya dia akan sepak Tun Dr. Mahathir Mohamad keluar. Dan pada hari ini, perkara tersebut berlaku. Ini bukan saya buat cerita. Tun Dr. Mahathir Mohamad masih sihat walafiat. Tanya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Berapa kali saya katakan perkara ini, saya mengingatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kenapa? Saya nak terangkan kepada semua, lihat perangai buruk Muhyiddin Yassin. Bila dia tahu saya mempersoalkan banyak perkara tentang Parti Bersatu ini, satu hari, dia panggil saya pergi ke pejabat dia di Bukit Damansara. Jadi bila saya duduk berduaan dengan dia, Muhyiddin Yassin ni saya tak tahulah nak kata sama ada dia ni bodoh ke, hari tu dia mabuk ke, dia apa ke, dia pening kepala ke, saya tak tahu. Tapi dia boleh kata kepada saya, wallahi wabillahi wa tallahi, saya tidak berbohong. Dia kata, Din, apa ini Mahathir ni? Umur dia 92 tahun. Saya tubuh Parti Bersatu, saya jadi presiden, dia nak berebut kuasa, dia nak jadi pengurusi Parti Bersatu. Parti orang lain ada presiden sajalah. Parti kita ni takkan dah nak ada presiden, takkan dah nak ada pengurusi. Siapa yang nak buat keputusan? Kalau kita nak pergi mesyuarat dengan Pakatan Harapan, siapa nak mewakili parti kita? Presiden ke, pengurusi ke? Tun Mahathir ni, dia kata, Muhyiddin kata dia berjumpa dengan ramai pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan. Dia kata pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan kata mereka tak mahu Mahathir. Mereka tidak boleh terima Dr. Mahathir. Kenapa? Kerana Dr. Mahathir ni kononnya dia banyak baggage. Dulu ketika era kepimpinan dia selama 22 tahun ni, dia takbir negara secara kuku besi dan sebagainya. Sebab itu saya, prinsip diri saya, kalau orang nak maki hamun kepada saya, by all means, maki hamunlah.
saya jenis orang yang cukup imun dengan perkara-perkara ini. Saya tak ambil kisah. Tetapi kalau sesiapa yang memaki hamun Tun Dr. Mahathir Mohamad tanpa alasan yang kukuh, saya tak boleh terima. Dan sebab itulah atas dasar sikap sifat Muhyiddin Yassin menikam Tun Dr. Mahathir Mohamad di belakang pada waktu itu, itulah yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk keluar daripada Parti Bersatu. Mana boleh pada waktu itu dia guna Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia suruh Tun Dr. Mahathir Mohamad pergi ke seluruh negara, masuk kampung, masuk felda, sampai pukul 2-3 pagi baru balik rumah dan sebagainya, dan akhirnya untuk nak kuatkan dan popularkan Parti Bersatu. Akhirnya apabila Parti Bersatu kuat dan popular, dia sepak Tun Dr. Mahathir Mohamad keluar walaupun sebagai ahli. Bayangkan, kita tengok kita sebagai orang Melayu, kita sebagai orang Islam, kalau orang Melayu, orang Islam yang boleh buat kepada seorang yang lebih tua, orang yang banyak berjasa kepada kita macam ni, jangan percaya kepada orang macam tu. Sebab tu saya kata sampai hari ini saya nak mengingatkan orang Melayu, jangan percaya kepada Muhyiddin Yassin. Dia orang yang tidak guna. Baik, begitulah sedikit daripada sejarah perjuangan Datuk Seri sehinggalah keluar daripada parti yang dia sendiri tubuhkan pada suatu ketika. Dan ketika hari ini Datuk Seri dalam pejuang, 2 hari lepas kita media melaporkan bahawa parti ini dibenarkan untuk melawan keputusan daripada Kementerian Dalam Negeri dan ROS berkenaan dengan pendaftaran Parti Pejuang. Mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit berkenaan dengan perkembangan terkini Parti Pejuang. Itulah, terima kasih Hazal. Saya boleh ulas secara umum kerana saya tidak boleh ulas secara terperinci kerana saya tidak ada autoriti. Yang berhormat Datuk Amiruddin selaku Setiausaha Agung adalah orang yang paling layak untuk membuat ulasan. Tetapi pada pendapat Abang Din, Parti Bersatu ni sukar untuk mereka nak meluluskan sebelum pilihan raya yang ke-15. Kenapa? Kerana ramai daripada pemimpin-pemimpin haprak Parti Bersatu sudah sedar sekiranya mereka luluskan Parti Pejuang, mereka tidak ada ahli-ahli di peringkat akar umbi. Ahli-ahli di peringkat akar umbi daripada Parti Bersatu semuanya hanya tunggu kelulusan Parti Pejuang dan semuanya akan pindah masuk ke Parti Pejuang. Bagi saya mungkin seramai 90% daripada ahli-ahli akar umbi Parti Bersatu akan join keahlian Parti Pejuang. Ini yang membuatkan mereka agak gusar, yang membuatkan mereka agak takut untuk meluluskan Parti Pejuang. Parti Pejuang, Haizal, semua orang tahu, semua rakyat tahu bahawa Parti Pejuang ini ialah sebuah parti baru yang bakal menjadi alternatif selaku parti berteraskan kepada orang Melayu yang akan jadi alternatif kepada Parti UMNO. Tidak mustahil Parti UMNO will be wiped out dan akhirnya Parti Pejuang akan menggalas tanggungjawab ini sebagai satu fardu kifayah, sebagai satu asas platform baru, parti baru untuk orang-orang Melayu. Saya rasa perkara ini boleh berlaku, tidak mustahil kerana Parti Perjuang ini dia terdiri daripada kalangan orang-orang yang berprinsip. Apa saja kita bercakap tentang Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau berpegang erat kepada prinsip. Ketika langkah Sheraton, mereka buat tawaran untuk Tun Dr. Mahathir Mohamad menganggotai mereka dan mereka tawarkan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk jadi Perdana Menteri kali ketiga. Kalau Tun Dr. Mahathir Mohamad orang yang gila jawatan, orang yang gila pangkat, orang yang gila kedudukan, sudah pasti Tun Dr. Mahathir Mohamad akan ikut mereka. Tetapi Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mahu join mereka. Kerana bagi Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia tetap berpegang kepada prinsip secara kental bahawasanya kita tidak boleh mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat pada pilihan raya ke-14 kepada Pakatan Harapan. Begitulah juga dengan Presiden Parti Pejuang, Datuk Seri Utama Mukhriz Tun Mahathir. Seorang tokoh pemimpin, personaliti yang cukup baik, tidak ada baggage dan sebagainya. Begitu juga dengan bekas Setiausaha Agung Parti Bersatu,
Datuk Wira Marzuki. Kalau beliau join ikut Majlis Yassin pada waktu itu selaku Setiausaha Agung parti pada waktu itu, sudah pasti dia boleh dapat jawatan menteri penuh. Begitu juga dengan Yang Berhormat Datuk Amiruddin. Begitulah juga dengan Yang Berhormat Datuk Seri Syahrudin, Dr. Syahrudin. Orang yang paling lama dengan Majlis Yassin. Tetapi boleh lari kerana atas dasar prinsip mereka berpegang erat kepada prinsip. Mereka bukan orang kalangan yang gila jawatan, gila kebendaan, wang ringgit dan sebagainya. Mereka sanggup bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan berdiri sebagai pembangkang. Sebab itu saya kata, pemimpin-pemimpin Parti Pejuang ini diterajui oleh tokoh-tokoh pemimpin yang cukup mulia. Saya kata mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang cukup keramat. prinsip yang paling penting. Prinsip mereka tu cukup baik. Selain Pejuang, satu lagi parti yang senasib dengan Parti Pejuang yang tak diluluskan pendaftaran dia di ROS, iaitu Parti Muda yang juga dipimpin bekas pemimpin utama Parti Bersatu. Dan adakah ini satu perancangan atau plan yang tersusun oleh Muhyiddin untuk menggagalkan pendaftaran ini? Saya Abadin setuju dengan soalan yang dilontarkan oleh Haizal tadi. Memang betul. Dia punya konsep dia tu samalah dengan Parti Pejuang. Kerana mereka takut, to certain extent mereka takut dengan Parti Muda. Sekiranya mereka luluskan Parti Muda, mereka takut kalangan generasi muda yang bakal menjadi pengundi baru ni, Abang rasa mungkin 6-7 juta orang. Dan sekarang ini kalangan daripada umur 18 tahun sebagai pengundi, kalau tak silap 1 juta orang lebih pada masa kini. Mereka tahu kalangan Gen Y ini adalah kalangan yang tidak mempunyai loyalty, kesetiaan kepada sesiapa pun. Dan kalangan ini adalah kalangan yang pada kelazimannya anti-establishment. Mereka anti dengan kerajaan dan sebagainya, khususnya dengan kerajaan tebuk atap PN pada hari ini yang begitu korup, yang telah salah guna kuasa dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita tengok undi 18 yang sepatutnya secara otomatisnya berkuat kuasa pada bulan Julai atau Ogos tahun ini ditunda kepada September tahun hadapan. Mana boleh mereka lakukan perkara tersebut? Atas dasar apa pihak SPR dia nak tunda orang daripada kalangan undi 18 ke September, dia punya enforcement ke September tahun 2022. Perkara ini diluluskan dalam Dewan Rakyat. Perkara ini diluluskan di dalam Dewan Negara. Patutnya secara otomatisnya undi 18 ini dikuatkuasakan pada bulan Julai, Ogos tahun ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat undi 18 itu sendiri sangat signifikan dengan Parti Muda yang terdiri daripada kalangan personaliti-personaliti yang ramai pengikut di kalangan anak-anak muda. Dan kalau kita tengok ada personaliti-personaliti di dalam Parti Muda itu sendiri merupakan, kita boleh kata, crowd puller atau influencer di kalangan anak-anak muda. Ya, itu betul. Kita nampak mereka mempunyai potensi, mereka agak berkebolehan. Dan bukan saja daripada kalangan Parti Muda. Kalau kita tengok daripada struktur Parti Pejuang contohnya, Pejuang Nita Muda yang diterajui oleh Dr. Nurul Ashikin yang baru pulang daripada negara Jepun. Kalau Pejuang Muda yang diterajui oleh Dr. Abu Hafiz, ini adalah kalangan anak muda yang mempunyai substance. Secara naturalnya, Abang tengok, Abang gauge kebolehan mereka. Mereka ini bukanlah orang personality yang groomed to be politician, tetapi mereka ini adalah inborn politician. Mereka ini adalah ahli politik secara semula jadi. Kalau tengok cara mereka bercakap, dari segi substance mereka, cara mereka membawa diri mereka dan sebagainya, mereka mempunyai mutu kepimpinan. Jadi mereka mempunyai satu package yang cukup lengkap untuk mereka menjadi tokoh pemimpin muda negara.
Maknanya mereka yang memimpin sayap pejuang ini sudah bersedia untuk menjadi pemimpin selepas ini. Baik Abang Din atau Datuk Seri Khairuddin, sekiranya lah kita buat andaian, sekiranya PRU 15 akan datang, kedua-dua parti ini masih tidak diluluskan pendaftaran dia, bagaimana? Yang ini saya nak terangkan kepada keseluruhan rakyat Malaysia, jangan takut. Kemungkinan besar mereka tidak akan luluskan kedua parti ini, Parti Pejuang dan Parti Muda, kerana disebabkan oleh sikap dan sifat bacol kerajaan tebuk atap PN pada hari ini. Tetapi dalam apa jua keadaan, jangan takut, jangan gusar, kerana tokoh-tokoh pemimpin daripada Parti Pejuang dan saya juga rasa daripada Parti Muda, kita sudah mempunyai alternatif untuk bertanding. Sama ada mereka lulus ataupun tidak lulus, kita boleh bertanding, insya-Allah. Kalau Haizal tengok pada pilihan raya yang ke-14, Parti Bersatu tidak diluluskan sebelum pilihan raya yang ke-14. Malahan kita bertanding atas logo, atas tiket PKR pada waktu itu. Dan akhirnya apa jadi? Kita menang. Jadi kerajaan tebuk atap ini terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang bacol, pemimpin-pemimpin yang penakut. Jadi mereka ni sekarang ni, Abang Din rasa mereka telah buat salah percaturan dan salah perkiraan. Sekiranya mereka tetap menekan Parti Pejuang dan Parti Muda, tidak mahu meluluskan pendaftaran Parti Pejuang dan Parti Muda, akhirnya it will backfire them. Rakyat tahu, rakyat sedar bahawa mereka ini adalah kerajaan tebuk atap yang tidak adil pada hakikatnya. Maknanya tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan, dan rakyat akan memberi kesan kepada mereka, kerana pada pilihan raya yang ke-15, yakinilah rakyat akan tolak pemimpin-pemimpin dari kalangan kerajaan tebuk atap PN. Untuk PRU 15, Abang Din melihat macam mana? Perlu disegerakan atau tunggu sehingga habis penggal? Kita tengok pada hari ini, dimensi landscape politik tanah air kita berada dalam keadaan yang cukup celaru. Kalau kita nak galakkan pilihan raya secepatnya mungkin, ini akan membebankan rakyat, akan memberi risiko yang tinggi kepada rakyat untuk keluar mengundi dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID. Dan dalam masa yang sama, kalau kita biarkan pemimpin-pemimpin haprak kerajaan tebuk atap PN untuk meneruskan kepimpinan, negara akan lingkup. Kalau kita tengok pada hari ini, hari demi hari, negara kita berada dalam keadaan yang cukup bleeding, dalam keadaan yang cukup teruk, yang mana kemungkinannya akhirnya ianya akan meruntuh keseluruhan institusi negara kita. Jadi kita berada dalam satu keadaan yang dilema. Sangat dilema. Sebab itu macam Abang Din selalu berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar membuka pintu hati ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Agong untuk melihat keadaan kita yang begitu teruk pada hari ini dalam segenap segi, dan kemungkinannya kita berdoa agar ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Agong akan membuat pertimbangan, mencari satu formula, satu kaedah macam mana kita nak selamatkan kepimpinan negara kita. Contohnya, kemungkinan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Agong boleh menitahkan untuk kita balik kepada kaedah ataupun metodologi macam kita buat pada satu masa dulu ni, kita panggil Mageran pada tahun 1971 yang diterajui oleh Allahyarham Tun Abdul Razak. Saya rasa kaedah ataupun pendekatan Mageran ini adalah yang paling baik, di mana kita bubarkan keseluruhan institusi eksekutif pada hari ini, kabinet semua dibubarkan, tubuh Mageran, cari seorang tokoh pemimpin yang berwibawa untuk menjadi pengurusi kepada Mageran, dan panggil semua pihak daripada pihak kerajaan dan juga daripada pihak pembangkang untuk menjadi anggota kepada Mageran.
siapa tokoh yang paling sesuai pada pandangan Datuk Seri untuk mempengurusikan Mageran? Haizal, keadaan negara kita pada hari ini berada dalam keadaan kemelut yang cukup teruk. Tidak ada siapa yang boleh repair kerosakan pada negara kita pada hari ini. Abang Din bukanlah orang yang taksub kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya tidak pernah taksub kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi orang yang paling layak untuk menganggotai untuk menjadi pengurusi, Abang Din rasa adalah tokoh-tokoh negarawan seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, kemungkinannya dibantu oleh Yang Berhormat Belia Tengku Razali. Dua tokoh negarawan ini cukup penting kerana pengalaman mereka yang begitu lama mentadbir negara dan background mereka yang begitu berjaya dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan sebagainya ketika mereka memimpin negara, khususnya Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi, biarlah tokoh negarawan yang senior macam ini menjadi pemimpin tunggak utamanya untuk seketika. Sehingga keadaan negara semua kita stabilkan semula, dan apabila keadaan negara berada dalam keadaan yang stabil pada waktu itu, kemungkinannya barulah bersesuaian untuk kita transfer the baton to the younger generation untuk ambil alih teraju kepimpinan negara. Kalau kita tengok di media-media sosial, ya kita nampak ramai rakyat yang mahukan semula kepimpinan Tun Dr. Mahathir, dan ketika penampilan Tengku Razali dalam satu sidang media bersama dengan Tun Dr. Mahathir mendapat respon yang positif daripada netizen, daripada rakyat Malaysia. Dan salah seorang lagi yang kita lihat sering dicakap-cakap di kalangan netizen untuk memulihkan negara, iaitu Datuk Seri Najib Razak, kerana hujah-hujahan beliau berkenaan dengan ekonomi negara. Perlu tak Datuk Seri Najib bersama dalam Mageran untuk memulihkan negara yang hancur ketika ini? Pertamanya, Abang Din nak sentuh tentang Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali. Bila kita anjurkan a joint PC antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Tengku Razali, pada hakikatnya pada waktu itu, salah satu daripada matlamat kita nak tengok keyakinan rakyat kepada kedua-dua tokoh negarawan ini. Akhirnya, seperti mana kata Haizal, the response from the public at large was overwhelming. Cukup baik. Jadi itu menunjukkan, telah memberi satu petanda bahawa rakyat yakin dengan kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad berganding bahu dengan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali. Kita nak tengok, Haizal, ketika Pakatan Harapan menang kerajaan, kita ambil alih kerajaan daripada Barisan Nasional, hutang negara pada waktu itu berjumlah 1.3 trilion. Selepas 22 bulan Pakatan Harapan yang diterajui oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri mentadbir negara, akhirnya hutang negara turun ke paras lebih kurang 700 bilion lebih. Hampir separuh. Dalam satu jangka masa yang pendek, Tun Dr. Mahathir Mohamad boleh menangani masalah hutang negara secara efektif. Dan pada hari ini, apabila seorang pemimpin yang tidak mempunyai misi dan visi, yang tidak mempunyai kualiti kepimpinan, yang tak boleh memimpin tetapi bercita-cita besar, mempunyai dia bersikap rakus untuk nak jadi tokoh pemimpin, mengambil alih kepimpinan negara, akhirnya negara yang diterajui oleh Mahyudin Yassin pada hari ini, kita lihat hutang negara selama hampir setahun mereka takbir negara kita, hutang negara escalated, naik balik ke paras 1.3 bilion. Apa maknanya? Apa moralnya kepada kita dan keseluruhan rakyat Malaysia? Ini menunjukkan bahawa sukar untuk mana-mana pemimpin yang tidak mempunyai pengalaman yang luas nak memimpin negara yang sedang berada dalam keadaan yang cukup teruk pada hari ini dalam segenap sektor. Ini terbukti. Mahyudin setahun saja pemimpin negara, hutang negara sekarang dah naik meningkat ke paras 1.3 trilion. Dan balik kepada soalan Haizal tadi tentang Datuk Seri Najib. Sebenarnya, saya tidak mahu bercakap panjang tentang Datuk Seri Najib kerana
Datuk Seri Najib sekarang ni sedang menghadapi kes perbicaraannya di mahkamah. Jadi tidak elok untuk kita bercakap tentang Datuk Seri Najib. Tetapi sebagai nasihat saya secara jujur dan ikhlas, buat masa ini, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin seperti Datuk Seri Najib ataupun Waimah, mana-mana saja pemimpin UMNO yang mempunyai kes perbicaraan dengan mahkamah, dengan undang-undang, buat masa ini lebih elok, lebih molek, dan it is very wise untuk mereka berada di tepi terlebih dahulu. Jangan tonjol ke depan untuk nak melibatkan diri dalam kepimpinan negara. Kenapa? Kerana mandat rakyat telah menolak mereka dalam pilihan raya yang ke-14 yang lepas. Andai kata kita membawa masuk kalangan ini, kemungkinannya ianya akan menimbulkan satu perasaan tidak puas hati di kalangan public at large, di kalangan rakyat secara umum yang telah menolak pemimpin-pemimpin seperti ini. Tetapi kita terpaksa menghormati the rules of law. Kita terpaksa menghormati undang-undang. Andai kata mereka berbicara di kamar mahkamah, akhirnya mahkamah mendapati mereka tidak bersalah, kita kena hormat keputusan mahkamah. At the end of the day, we have to respect the rules of law. Apa saja keputusan yang diputuskan oleh mahkamah, kita kena hormat. Dan pada waktu itu, apabila mereka telah berjaya membersihkan nama mereka dalam kamar mahkamah, mereka boleh balik ke dalam struktur politik arus perdana pada waktu itu. Okey, baik Abang Din. Tadi kita banyak bercakap berkenaan dengan pentadbiran negara. Kita patah balik kepada mungkin kalau boleh kita patah sedikit ke masa lampau. Bukan, tak adalah lampau sangat. Kita bernostalgia sedikit berkenaan dengan parti yang pernah menjadi darah daging Abang Din suatu masa dulu, yang pernah membesar dengannya. Okey, dan kalau kita lihat UMNO lah, kita berterus terang UMNO yang pernah menjadi darah daging Abang Din sendiri. Hari ini kita lihat UMNO berkecamuk, berantakan. Kita nampak secara terang-terangan ada pelbagai kluster yang dipanggil kluster mahkamah, kluster kabinet, dan berpuak-puak sampai 2, 3, 4 kem dalam UMNO. Bagaimana Abang Din melihat, apa cadangan Abang Din sebagai bekas pemimpin agar umbi UMNO untuk memulihkan kembali parti ini? Kita sebenarnya UMNO ini merupakan, macam Abang Din kata tadi, sebuah parti keramat kepada keseluruhan bangsa Melayu di tanah air kita. UMNO bila ditubuhkan pada tahun 1946, matlamatnya ialah untuk memperkasakan kedudukan Melayu dan Islam di tanah air kita, di samping kita membantu kaum-kaum lain yang berada sebagai warga negara yang sah di negara kita. Kita tidak pernah menepikan hak mana-mana bangsa di tanah air kita. Ini kebaikan parti UMNO. Kerana parti UMNO tidak berteraskan kepada unsur-unsur elemen chauvinis, ekstremisme dan sebagainya. Kita adalah sebuah parti yang ditubuhkan oleh orang Melayu, tetapi kita bersikap terbuka kepada semua bangsa, semua kaum, semua agama di tanah air kita. UMNO pada satu masa dulu merupakan sebuah parti, sebuah wadah parti politik yang cukup kuat. Kerana UMNO diterajui oleh tokoh-tokoh pemimpin yang cukup kuat seperti Datuk On, Allahyarham Datuk On, Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Allahyarham Tun Razak, Allahyarham Tun Husin. Lepas tu puncak gemilang UMNO, era kepimpinan emas UMNO, ketika UMNO dipimpin dan diterajui oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada waktu itu UMNO cukup kuat. Kita masuk pilihan raya, kita menang 2/3 majoriti dalam Dewan Rakyat. Ini kekuatan kepimpinan UMNO. Tetapi apabila UMNO dipimpin oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi, kita sudah nampak graf ataupun trendnya sudah mula menurun. Selepas itu, apabila UMNO diterajui oleh Datuk Seri Najib, disebabkan oleh pelbagai kes dan sebagainya, UMNO berada dalam keadaan yang cukup teruk hingga buat pertama kali selepas 60 tahun lebih UMNO kecundang di dalam pilihan raya ke-14 yang lepas.
Sebab itu saya nak bagi tahu kepada Haizal, saya bukanlah orang yang taksub dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi saya adalah orang yang mendukung kuat wadah perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah seorang tokoh negarawan yang tidak pernah menipu di dalam mana-mana perjuangan untuk nak menegakkan kebenaran. Bila Tun Dr. Mahathir Mohamad buka saja mulut, adalah asas kebenarannya. Kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau adalah seorang tokoh negarawan yang cukup detail. Sebelum dia nak buat satu-satu teguran, Haizal, dia buat pelbagai kajian, pelbagai penelitian, dia kumpul pelbagai bukti dan sebagainya, baru dia bercakap. Inilah dia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi kita dalam politik, the cycle mana-mana parti-parti politik, kalau kita lihat di India contohnya parti Kongres, di Jepun contohnya parti LDP, mana-mana parti politik apabila dia mencapai usia 50 tahun, bila capai usia 50 tahun, pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli parti politik tersebut tidak membuat satu plan transformasi secara total untuk nak sesuaikan dengan keperluan keadaan pada masa tersebut, parti tersebut akan jatuh. UMNO, dia dah hilang arah tuju dia. Pada waktu itu, matlamat mereka hanyalah untuk nak merompak dana kerajaan, nak mencuri duit rakyat dan sebagainya, nak mengayakan diri mereka sendiri, dan mereka abaikan tanggungjawab untuk menjaga rakyat secara terbaik mungkin dan teramanah mungkin. Akhirnya parti UMNO ditolak oleh keseluruhan rakyat. Tun Dr. Mahathir Mohamad, saya ingat pada tahun 2002 ataupun 2003 kalau tak salah, selepas beliau letak jawatan sebagai Perdana Menteri kali pertama dahulu, apa Tun Dr. Mahathir Mohamad kata? Sekiranya pemimpin-pemimpin UMNO tidak berubah, parti UMNO tidak mahu buat perubahan yang besar, tidak mahu berubah, masih nak buat perangai seperti mereka pada kelazimannya, pada tahun 2020, Tun Dr. Mahathir Mohamad kata, parti UMNO akan ditolak oleh keseluruhan orang Melayu. Bila Tun Dr. Mahathir Mohamad buat kenyataan tersebut, apa pemimpin-pemimpin UMNO kata? Tun Dr. Mahathir Mohamad nyanyuk. Tun Dr. Mahathir Mohamad ni dah tak betul. Mana boleh parti UMNO yang begitu kuat nak tombang pada tahun 2020. Akhirnya, Haizal, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kerana disebabkan oleh kecuaian mereka, kelalaian mereka, kealpaan mereka, akhirnya rakyat tolak parti UMNO pada tahun 2018, 2 tahun lebih awal daripada jangkaan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik, kita dah bercakap panjang lebar berkenaan dengan senario politik semasa. Okay, sebelum kita banyak lagi sebenarnya kalau kita nak bercakap berkenaan dengan isu-isu semasa ni dan takkan habis. Betul tak, Abang Din? Betul. Dan kalau kita buat secara live mungkin 1001 malam pun tak habis. Takkan habis. Ya. Dan benda tu kita akan simpan untuk hari-hari esok, dan masa pun tak banyak untuk sesi kita pada kali ini. Dan okey, sebagai penutup untuk sesi wawancara kita pada malam ini, soalan terakhir, mungkin ini soalan terakhir daripada saya kepada Datuk Seri atau Abang Din yang saya hormati. Terima kasih. Soalan terakhir ya Abang Din. Musuh ketat Abang Din, Datuk Seri Anwar Ibrahim, baru-baru ini semalam 2 hari lepas, nampaknya popular di kalangan selebriti. Kita tengok 2 artis terkenal iaitu Ablin Shoki dan Ultimate menyertai PKR. Mungkin Abang Din boleh ulas sedikit. Sebenarnya sukar bagi saya nak masuk campur dalam hak ehwal parti PKR. Tetapi inilah Anwar Ibrahim, seorang tokoh yang pandai memanipulasikan keadaan. Bagi saya, Anwar Ibrahim ni dia bijak. Semua orang tahu dia ni kaki penipu. Dia bercakap tentang numbers. Kononnya dia ada cukup numbers, cukup majority, convincing and formidable numbers dan sebagainya. Akhirnya perkara itu tidak berlaku.
Dan begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Sebab itu bagi saya, Anwar Ibrahim ni, kalau dia nak buat kempen keahlian untuk cari orang-orang yang bijak pandai dalam bidang politik, saya rasa ramai orang dah hilang kepercayaan kepada Anwar Ibrahim. Kenyataan-kenyataan Anwar Ibrahim kebelakangan ini, bagi saya tidur pun saya tak boleh lena. Saya fikir, kenapa dia ni begitu tidak cerdik? Contohnya di isu kenyataan bahawa kes Datuk Seri Najib ini merupakan satu kes ni seolah-olah macam Dia kata penganiayaan dilakukan ke atas Datuk Seri Najib. Apa dia kata ni? dia memihak kepada Datuk Seri Najib. Ya, dia memihak kepada Datuk Seri Najib. Dia kata kes Datuk Seri Najib ini sebagai satu kes selective prosecution. Saya nak tanya Anwar Ibrahim, tapi saya nak ucap terima kasih kepada Anwar Ibrahim, Presiden PKR. Saya harap, saya berdoa Anwar Ibrahim akan banyak buat kenyataan-kenyataan sewil seperti ini lagi, kerana ianya akan memberi advantage kepada kami. Ramai orang, keseluruhan rakyat marah bila Anwar Ibrahim kata kes Datuk Seri Najib itu it was a selective prosecution. Ramai rakyat tanya, kalau kita baca dalam sosial media, dalam komen-komen, macam mana dengan bahan bukti yang dibuktikan oleh pihak Department of Justice of United States? Macam mana dengan pelbagai bahan bukti salah laku kes 1MDB yang telah dipamerkan oleh pihak FBI di Amerika Syarikat? Bagaimana dengan bukti-bukti yang dikumpul oleh pejabat peguam negara di Switzerland? Macam mana dengan pelbagai bahan bukti yang dikumpul oleh kerajaan Singapura yang mengakui bahawa ada asas kebenaran selepas saya buat laporan di Singapura, yang mana akhirnya bank tersebut diarah tutup, duit-duit sebut mana orang buat money trailing dan sebagainya, mereka dapat pelbagai bukti. Saya nak tanya Anwar Ibrahim, atas dasar apa dia kata it was a selective prosecution di bawah kerajaan Pakatan Harapan? Jadi inilah Anwar Ibrahim. Dia tahu orang dah hilang kepercayaan kepada dia. Sekarang ni pada pandangan peribadi Abang Din, dia cari orang-orang yang dari bidang bukan politik, yang tidak mempunyai kefahaman politik secara mendalam, untuk menganggotai parti beliau, parti PKR, dengan niat untuk nak mempopularkan parti tersebut. Dia cari individu-individu yang popular kononnya di bidang seni dan sebagainya, yang mempunyai pengikut untuk menganggotai parti PKR. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim ni satu teori yang cukup bodoh. Dulu perkara ini sudah berlaku. Kalau kita tengok Dayangku Intan dan sebagainya masuk PKR, apa jadi? Ditolak oleh rakyat. Jadi saya rasa pendekatan Anwar sekarang ni, dia tidak mempunyai pilihan. Dia nak menggunakan kalangan karyawan, kalangan artis ini untuk menarik minat orang ramai, menganggotai parti PKR dan untuk mempopularkan parti PKR. Saya minat dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan pendakwaan terpilih terhadap Datuk Seri Najib Razak. Adakah kenyataan ini sebuah kenyataan yang ada bau-bau kepada rundingan antara UMNO dan... sudah pasti. Kalau kita tengok apa yang dia bercakap ni, Anwar dah buat satu preemption. Dia kata dia boleh jadi Perdana Menteri. Sebab tu dia buat satu preemption. Kononnya itu adalah selective prosecution. Besok kalau dia jadi Perdana Menteri, kemungkinan dia dah runding dengan pihak tersebut. Akhirnya apabila dia nak membebaskan orang tersebut, dia sudah mempunyai alasan yang kukuh. Dia boleh refer ini dengan kenyataan ni. strategi Anwar Ibrahim. Dia adalah pakar preemption. Sebab itu dalam apa jua dia buat, Anwar ni, dia preempt. Kalau kita tengok pada sidang akhbar yang terakhir pun, itu dia nak gunakan itu sebagai satu preemption, tetapi akhirnya sidang akhbar tersebut backfire dia dengan begitu teruk. Jadi bagi saya, bagi Abang Din,
Anwar ni kita jangan takut. Anwar tidak relevan lagi. Dan yakinilah bahawa Anwar tidak boleh jadi Perdana Menteri. Kerana semua orang, seluruh rakyat pada hari ini cukup bijak menilai. Khususnya anak-anak muda. Kalau balik ke kawasan Parlimen Abandin di Jasin sekalipun, orang-orang kampung pun sudah kata Anwar ini sebenarnya sewil. Dia kaki penipu, dia cukup suka berbohong. Jadi bagi Abandin, Anwar ni kita tak usah risaulah. Saya rasa untuk dia naik nak jadi sebagai Perdana Menteri itu, bagi saya itu dia mimpi di siang hari, dia angan-angan mak jenin. Tetapi apa saja yang Anwar nak buat, biarlah si luncai terjun dengan labunya. Okey, baik Abang Din. Tadi Abang Din dah alang-alang tersebut tempat asal Abang Din iaitu Parlimen Jasin. Okey, ini last question daripada kita pada malam ini. Sebelum ini Abang Din di Jasin, bertanding di Jasin, dan 2 hari lepas Abang Din dilantik sebagai pengerusi pejuang wilayah persekutuan. Bagaimana Abang Din melihat, dan sebelum saya terlupa, Abang Din dalam satu kenyataan Abang Din kata Abang Din akan memperjuangkan nasib-nasib orang-orang warga miskin kota yang tercicir, homeless dan sebagainya. Bagaimana Abang Din melihat kerajaan hari ini dalam membela nasib golongan ini, terutamanya di Kementerian Wilayah hari ini, polisi, berkenaan dengan polisi-polisi yang mereka buat? Sebenarnya Haizal, kerajaan pada hari ini mereka tidak ada masa untuk memikir tentang kebajikan rakyat. Kerana mereka cukup kelam kabut untuk mencari jalan untuk nak mempertahankan kedudukan dan kuasa mereka. Mereka hanya memikir macam mana nak beli ahli-ahli parlimen. Mereka tidak mempunyai keabsahan. Kerajaan pada hari ini tidak mempunyai keabsahan. Sebab itu mereka pada hari ini mereka tak berani buka parlimen. Kalau stadium yang beribu kerusi, beribu penonton mereka boleh buka, parlimen yang hanya ada pada hari ini 222 kerusi, mereka tak berani buka. Rakyat tidak bodoh. Orang kampung pun tanya Abang Din bila Abang Din balik ke kawasan Parlimen Jasin. Stadium beribu penonton boleh buka, parlimen tak berani buka. Sekolah beribu anak murid, beratus ribu orang di seluruh negara mereka berani buka, parlimen mereka pasar malam, panggung tak berani buka. Pasar malam, pasar tani dan sebagainya semua mereka berani buka, parlimen mereka tak berani buka. Sebab itu kerajaan pada hari ini mereka tidak mempunyai sebarang agenda untuk nak membantu, nak menjaga kebajikan rakyat secara menyeluruh. Kerana mereka tidak ada masa. Masa mereka hanya mereka guna macam mana nak mempertahankan kedudukan mereka, to ensure that they will be clinging to power sampai hujung penggal. Sebab itu Abang Din, pengalaman Abang Din, Jasin merupakan satu kawasan rural, kawasan luar bandar. Untuk mentadbir di kawasan luar bandar, Haizal, sebenarnya agak senang. Rakyat bukan demanding. Rakyat hanya nak tengok your present di kawasan parlimen you. Kalau you ada situ pada setiap masa, you pergi daripada rumah ke rumah, membantu rakyat, tanya khabar rakyat, you buat satu program bantuan, bukan secara one off, tetapi secara long term. Rakyat akan seronok. Bila ada majlis pernikahan, sakit demam, jenazah, kita ada bersama mereka, rakyat dah seronok. Tetapi tidak di kawasan urban. Pada minggu lepas, Abang Din dilantik sebagai Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan. Macam Abang Din kata pada Haizal, saya bukanlah seorang yang bertaraf pemimpin. Saya hanyalah seorang macai politik ataupun kuli politik ataupun hamba politik. Saya orang yang bekerja di peringkat akar umbi. Ini merupakan satu cabaran kepada saya. Namun, Abang Din nak ambil kesempatan nak ucap jutaan terima kasih kepada kepimpinan tertinggi Parti Pejuang, khususnya kepada pengurusinya Tun Dr. Mahathir Mohamad, presidennya yang berhormat Datuk Seri Utama Mukhris Tun Mahathir, Timbalan Presiden Datuk Wira Marzuki, lepas tu yang berhormat Datuk Setiausaha Agong Amiruddin, yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahrudin selaku Bendahari, dan seluruh kepimpinan tertinggi Parti Pejuang, kerana meletakkan kepercayaan kepada Abang Din untuk memikul tanggungjawab ini sebagai satu fardu kifayah
dan untuk memikul tanggungjawab ini secara terbaik mungkin, teramanah yang mungkin. InsyaAllah, I will perform. Ini janji Abang Din kepada Parti Pejuang. Tetapi Haizal, kemahuan, kehendak, keperluan ni para pengundi warga kota berbeza. Begitu juga dengan anak muda yang keluar daripada universiti yang tak ada kerja. Mereka mempunyai harapan yang tinggi kepada kita selaku pemimpin untuk membantu mereka macam mana kita boleh tolong mereka untuk cari peluang pekerjaan, ataupun kita createkan peluang pekerjaan untuk mereka, peluang perniagaan untuk mereka. Jadi kedudukan, keadaan, keperluan warga kota amat sophisticated. Saya melihat beberapa bulan kebelakangan ini Abang Din ada turun di di setengah tempat di Kuala Lumpur, bagi bantuan dan sebagainya. Bagaimana sambutan warga Kuala Lumpur? Oh, Abang Din bersyukur. Abang Din dah menjelajah di seluruh kawasan-kawasan parlimen di wilayah persekutuan, 12 kawasan parlimen. Sambutan bila Abang Din turun di atas platform Parti Pejuang cukup memberangsangkan, kerana kemungkinannya warga kota khususnya Ora Tun Dr. Mahathir Mohamad, ora Datuk Seri Utama Mukhriz Mahathir, ora pemimpin-pemimpin Parti Pejuang diterima dengan begitu baik oleh warga kota. Abang Din buat program apa dan sebagainya, mendapat sambutan yang cukup hangat. Dan apabila kita menjelajah ke seluruh kawasan parlimen-parlimen di wilayah persekutuan untuk menganjurkan program penyatuan dan perpaduan, ini pun disambut dengan begitu baik. Jadi sebab itu Abang Din kata, Parti Pejuang ini merupakan sebuah parti yang boleh diterima secara menyeluruh oleh orang Melayu dan bukan Melayu. Kerana imej pemimpin-pemimpin Parti Pejuang ini cukup positif dan cukup baik. Dan ini memudahkan kami, pemimpin-pemimpin di peringkat bawahan, untuk melaksanakan tanggungjawab kami, kerana keseluruhan rakyat boleh terima Parti Pejuang. Kemungkinannya inilah juga salah satu daripada sebab yang menyebabkan pemimpin-pemimpin kerajaan Tebuk Atap PN takut untuk meluluskan pendaftaran Parti Pejuang. Baik, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ulas, kalau kita korek lagi benda ni takkan habis. Betul. Takkan habis. Jadi saya kira itulah soalan terakhir kita pada malam ini buat tokoh kita yang sudi meluangkan masa datang ke studio kita yang tidak seberapa ini. Terima kasih. Beribu dan jutaan terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. Semoga apa yang kita harapkan, termasuk tokoh-tokoh sebelum ini yang kita wawancara pun, kita harapkan yang terbaik kepada mereka, performance mereka menepati aspirasi pengundi-pengundi dan rakyat Malaysia khususnya. Setuju. Dan untuk penonton di sana, kita harapkan semoga terus bersama dengan kami dalam segmen Sudut Pandang di Malaysia Post. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hazal. Terima kasih. Assalamualaikum.